Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Adib Azhari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIB Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan Barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha IR Insinyur Haji Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ahli-ahli ofisial, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 7 Palang 2021 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami mohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis musyawarah kami sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, jagakanlah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayahkan kami ke jalan yang mendapat keridhaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja hari, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami agar sifat tadi bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, merawat agama dan kehormatan diri. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 7 Palang 2021 dengan hormat takzimnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Ketua WIB Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Kerana dengan limpah kurnianya kita dipanjangkan usia dan diberi kesihatan
untuk menjalankan syarat penuh bulanan Majlis Bandaraya Johor Bahru bilangan 7 tahun 2021. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Aidil Adha buat seluruh ahli majlis warga kerja MBJB serta seluruh warga Bandaraya Johor Bahru yang beragama Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati segala pengorbanan ke arah kebaikan yang telah kita lakukan. Para hadirin yang hormati sekalian, kita kini telah melewati pertengahan tahun 2021. Sehubungan dengan ini, saya akan membentangkan laporan berkaitan prestasi kutipan hasil dan perbelanjaan MBJB sehingga bulan Jun 2021. Secara keseluruhannya, sasaran kutipan hasil MBJB pada tahun 2021 adalah sebanyak RM498.28 juta yang merangkumi hasil cukai, hasil bukan cukai dan timbalan bukan hasil. Sehingga bulan Jun 2021, kutipan sebenar hasil adalah sebanyak RM225.22 juta, iaitu 45% daripada anggaran keseluruhan. Ianya terdiri daripada kutipan hasil cukai sebanyak RM176.62 juta, hasil bukan cukai sebanyak RM34.46 juta dan timbalan bukan hasil sebanyak RM14.14 juta. Sekiranya dibandingkan kutipan hasil dan tempoh masa yang sama pada tahun 2020, kutipan hasil sehingga Jun 2021 ini adalah 0.29% lebih tinggi dengan kelebihan RM660,000. Dari segi perbelanjaan mengurus, MBJB telah membelanja sebanyak RM97.82 juta, iaitu bersama dengan 37% daripada keseluruhan sasaran perbelanjaan mengurus tahun 2021. Selain itu, MBJB juga turut membelanjakan sebanyak RM102.03 juta bagi tujuan pembangunan, iaitu bersama dengan 40% daripada sasaran perbelanjaan pembangunan tahun ini yang berjumlah RM241.31 juta. Kedua-dua perbelanjaan ini menjadikan jumlah keseluruhan perbelanjaan MBJB sehingga Jun 2021 adalah sebanyak RM506.66 juta, iaitu 39% daripada sasaran tahunan. Sekiranya dibandingkan jumlah perbelanjaan keseluruhan dalam tempoh masa yang sama, iaitu sehingga Jun 2020, perbelanjaan sehingga Jun 2021 ini adalah 6.46% lebih tinggi dan kelebihan perbelanjaan sebanyak RM12.13 juta. Para hadirin yang hormati sekalian, umum mengetahui sebagian warga Bandaraya Johor Bahru telah terkesan akibat penularan wabak COVID-19 ini, terutamanya dari aspek kehilangan pekerjaan dan punca mata pencarian rezeki. Kerajaan Negeri Johor dan MBJB telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk terus menyantuni golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, termasuk perusahaan kerajaan negeri untuk meneruskan penyaluran peruntukan sebanyak RM10,000 kepada setiap ahli majlis UBT Negeri Johor. Ini bermakna MBJB menerima peruntukan sebanyak RM240,000 bagi keseluruhan 24 zon ahli majlis MBJB. Ahli-ahli majlis diminta untuk menyalurkan bantuan sama dari segi kebajikan, perkara kecemasan atau pendidikan, melaksanakan program yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendaftaran vaksin COVID-19 atau menyediakan bantuan baku makanan berupa barang asas bernilai RM100 setiap satu kepada warga Bandaraya yang terkesan di zon masing-masing. Pelaksanaan program penyaluran bantuan ini akan dibantu oleh MBJB dari segi keperluan logistik serta pengurusan kebenaran dari jawatankuasa pengurusan bencana daerah, selain memaklumkan kepada pejabat kebajikan masyarakat daerah sebelum aktiviti dijalankan. Semua ahli-ahli majlis bertanggungjawab untuk memastikan peruntukan yang diberikan dibelanjakan dengan adil dan terus mengikut garis panduan pengurusan keuangan agar ia benar-benar dapat memberi manfaat kepada warga Bandaraya tanpa mengira sepadan agama, bangsa dan latar belakang. Di samping itu, MBJB juga telah membutuhkan sebanyak RM3 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul makmur MBJB. Di dalam program ini, MBJB menyasarkan bantuan kepada golongan yang tinggal di perumahan atau strata kos rendah yang hilang punca pendapatan. Cadangan bantuan bakul makmur MBJB ini terdiri dari penyediaan bantuan keperluan makanan asas dan juga bantuan barang keperluan harian seperti barang pembersihan diri seperti sabun dan ubatan, lampin pakai buang bayi atau dewasa, barangan bayi seperti susu atau barang bersihan bayi, serta penyediaan gas untuk memasak dengan kaedah penukaran dengan tong lama. Selain daripada itu, saya juga ingin berkongsi perkembangan terkini program pendaftaran vaksin yang telah dijalankan oleh Shelter Volunteers MBJB. Sehingga 24 Julai, seramai 25 orang sukarelawan dari Shelter Volunteers MBJB telah berjaya mendaftarkan seramai 33,524 orang warga Bandaraya Johor Bahru untuk mendapatkan vaksin. Namun begitu, saya ingin mengingatkan bahawa tugas Shelter Volunteers dalam program ini hanya untuk membantu urusan pendaftaran penerimaan vaksin kepada mereka yang belum berdaftar lagi. Para hadirin yang hormati sekalian, di sini
saya ingin melaporkan prestasi pengurusan aduan MBJB sehingga bulan Julai 2021 ini. Untuk makluman semua, sehingga 5 Julai 2021, MBJB telah menerima sebanyak 7,989 aduan. Dari keseluruhan jumlah aduan yang diterima ini, sebanyak 7,252 atau 90.8% aduan telah diselesaikan. Manakala 737 aduan atau 9.2% aduan sedang dalam tindakan. Untuk makluman juga, 5 kategori aduan tertinggi yang diterima MBJB adalah aduan berkaitan pokok tumbang serta yang berkaitan dengan jumlah sebanyak 4,645 aduan, diikuti oleh aduan berkaitan jalan iaitu sama ada jalan rosak, berlubang atau tidak selamat sebanyak 3,343 aduan. Aduan berkaitan haiwan atau serangga sebanyak 2,750 aduan. Aduan lampu rosak, jalan rosak sebanyak 2,666 aduan dan 2,344 aduan berkaitan pembersihan awam. Saya ingin mengingatkan agar pegawai-pegawai aduan di setiap jabatan untuk sentiasa menyemak sistem aduan awam iaitu SISPA dan mengambil tindakan penyelesaian dalam keadaan yang segera. Tambah lagi adalah amat penting untuk anda memberikan maklum balas kepada pengadu termasuk memaklumkan tindakan penyelesaian yang telah dilaksanakan ke atas aduan selain menyediakan gambar-gambar di tapak dan memaklumkan pengadu melalui surat, SMS atau email. Ini dapat mengelakkan berlakunya aduan berulang oleh pengadu yang sama. Selain ianya dapat meningkatkan tahap kepuasan pengadu terhadap kualiti penghutan yang dilaksanakan oleh MBJB. Para hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya saya akan memaklumkan beberapa laporan aktiviti penguatkuasaan MBJB sehingga Jun 2021. Untuk makluman semua, MBJB telah mengambil sejumlah 54 tindakan penguatkuasaan terhadap kenderaan perdagangan atau kenderaan berat yang diletakkan dalam kawasan MBJB. Selain kenderaan ini telah diserahkan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan untuk tindakan lanjut. Selain itu, MBJB telah melaksanakan tindakan pemindahan kenderaan terhadap 3,234 buah kenderaan. Jumlah ini adalah termasuk 2,849 kenderaan yang menghalang, 384 kenderaan buruk dan 1 buah motosikal. Tindakan ini diambil selaras dengan peruntukan undang di bawah UUK 6/1G dan UUK 6/1E. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MBJB 1991 serta di bawah Seksyen 46/1E Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Untuk makluman semua, sebanyak 3,068 buah kenderaan yang ditunda masih belum dituntut sehingga Jun 2021. Jumlah ini merangkumi 168 dari kategori kenderaan menghalang lintas yang ditunda, 2,755 kenderaan buruk dan 145 buah motosikal sejak tahun 2015 hingga Jun 2021. Bagi tindakan-tindakan penguasaan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, sebanyak 104,605 buah premis penjagaan telah diperiksa MBJB bermula bulan Januari hingga Jun 2021. Dari jumlah ini, sebanyak 102,075 buah premis adalah lesen dan patuh terhadap SOP yang ditetapkan, manakala 2,530 premis tidak patuh. Untuk makluman juga, bagi meringankan beban warga bandaraya yang telah hilang punca pendapatan dan memilih untuk mohon lesen penjaja bagi menjalankan perniagaan, MBJB telah mengambil langkah untuk memudahkan urusan pemberian lesen penjaja di dalam kawasan MBJB. Walau bagaimanapun, adalah diingatkan bahawa pemohon harus memenuhi syarat permohonan seperti yang telah ditetapkan oleh MBJB bagi memastikan keselamatan, kebersihan dan keselesaan warga bandaraya sentiasa dipelihara. Para hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya akhiri ucapan pada pagi ini, ingin saya ingatkan bahawa kadar catatan kes aktif baru COVID-19 kini yang direkodkan dalam daerah Johor Bahru atau di dalam negeri Johor amnya adalah amat membimbangkan. Sehubungan dengan itu, marilah kita bersama-sama terus patuh dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Selain berdoa tanpa henti kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua sentiasa dilindungi dan segera diangkat wabak ini dari muka bumi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpindah kepada perkara 3, iaitu mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 6/2021 bertarikh 29 Jun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat
penuh bilangan 6 balang 2021 bertarikh 29 hari bulan Jun 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Saya, Presiden Anarki Kapal, menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 6 palang 21 bertarikh 29 hari bulan Jun 2021. Setuju terima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. Perkara 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara A bilangan 8 palang 2021 bertarikh 19 bulan Julai 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Mulia Tuan Menteri, saya Ramli Puani membawa usul supaya penyata kuasa kewangan dan perkara am bilangan 8 palang 2021 bertarikh 19 bulan Julai 2021 bagi terima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berbahagia Datuk Fungsi, saya Abu Talib alias menyokong. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 8 palang 21 bertarikh 19 bulan Julai 2021 setuju diterima tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program bandar selamat dan lalu lintas bilangan 7 palang 2021 bertarikh 22 Julai 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi bin Ahmad membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program bandar selamat dan lalu lintas bilangan 7 palang 2021 bertarikh 22 bulan Julai 2021 bagi terima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Saya Abu Talib alias menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program bandar selamat dan lalu lintas bilangan 7 palang 21 bertarikh 22 bulan Julai 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 7 palang 2021 bertarikh 22 bulan Julai 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 7 palang 2021 bertarikh 22 hari bulan Julai 2021 bagi diterima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Yang Mulia Datuk Pengerusi, saya Pani Selva menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 7 palang 21 bertarikh 22 bulan Julai 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 7 palang 2021 bertarikh 22 bulan Julai 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Hairi bin Masya membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 7 palang 2021 bertarikh 22 hari bulan Julai 2021 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Tuan Pengerusi, saya UX menyokong usul tersebut. Sekian, terima kasih. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 7 palang 2021 bertarikh 22 hari bulan Julai 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 7 palang 2021 bertarikh 19 bulan Julai 2021. Saya Saadia binti Hussein membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 7 palang 2021 bertarikh 19 bulan Julai 2021 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Tuan Pengerusi, saya Han Sansan menyokong usul tersebut.
Penyata Jawatankuasa Pembangunan Bilangan 7 Palang 21 bertarikh 19 Julai 21 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6 menerima penyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 7 Palang 2021 bertarikh 19 Julai 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Muhammad Faizal Abdul Rahman membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 7 Palang 2021 bertarikh 19 hari bulan Julai 2021 bagi diterima dan diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Sulaiman menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 7 Palang 21 bertarikh 19 Julai 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 5 mementangkan penyata palang milik mesyuarat sebagai maklumat. Perkara 5.1 penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 13 Palang 2021 bertarikh 7 bulan Julai 2021 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 14 Palang 2021 bertarikh 19 bulan Julai 2021. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 13 Palang 2021 bertarikh 7 bulan Julai 2021 dan Bilangan 14 Palang 2021 bertarikh 19 Julai 2021 diterima sebagai makluman. Seterusnya usul penangguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Bakar Ali membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 7/2021 bertarikh 28 Julai 2021 ditangguhkan. Saya Saadia binti Hussein menyokong usul tersebut. Dengan itu mesyuarat penuh bilangan 7 Palang 2021 bertarikh 28 hari bulan Julai 2021 ditangguhkan. Terus perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya dan salam makmur Johor. Yang berhormat Datuk Haji Adib Azhari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat, Ketua WIP dan Barisan Ahli-Ahli Majlis, yang berusaha, Tuan Setiausaha dan Puan Timbalan Setiausaha, Ketua-Ketua Jabatan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Saya, Saadia binti Hussein, Ahli Majlis Zon Kampung Melayu Majidi, Taman Suria dan Kampung Kurnia, mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ketua WIP dan Barisan Ahli-Ahli Majlis yang beri kepercayaan kepada saya untuk berucap pada kali ini. Di persekitaran Sungai Tampoi di Kampung Kurnia mempunyai pertempatan di bahagian kiri dan kanan sungai. Manakala di Taman Suria mempunyai parit utama yang berhampiran kediaman penduduk. Tak kala hujan lebat, air sungai dan parit utama ini melimpah dan mengakibatkan banjir kilat. Saya memohon pihak MPJB menyegerakan untuk menaik taraf Sungai Tampoi di Kampung Kurnia dan parit utama di Taman Suria. Seperti yang sedia maklum, Kampung Kurnia adalah sebuah perkampungan Melayu yang terletak di tengah-tengah Bandaraya Johor Bahru. Terdapatnya medan niaga Kampung Melayu yang sudah pun beroperasi sejak tahun 2018 dan masalah kebocoran bumbung berlaku sejak dari dulu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Bandar kerana konsultan telah pun dilantik untuk menjalankan kerja-kerja forensik dan saya memohon supaya kerja-kerja perbaikan bumbung dan struktur medan niaga dapat disegerakan. Di medan niaga terdapat banyak ruang perniagaan yang kosong. Saya mencadangkan pihak MPJB menyusun atur semula kedudukan gerai dan ruang yang kosong harus diubah suai.
dengan mengubah struktur kepada konsep terbuka, iaitu berkonsepkan bistro supaya dapat dilihat dari luar. Kampung Melayu merupakan syurga makanan. Kepelbagaian jenis makanan yang dijual seperti martabak, sate, ais kacang, yong tahu dan lain-lain yang menjadi tumpuan orang ramai. Semuanya sedap dan enak dimakan. Sebab itu, ahli majlisnya kecil dan comel sekali. Bagi mempromosikan makanan yang dijual, saya memohon pihak MBJB membantu dalam mengiklankan melalui media sosial dan pemasangan billboard. Bagi membantu para peniaga meningkatkan pengetahuan serta memajukan perniagaan mereka, maka saya mencadangkan pihak MBJB menganjurkan khusus pembelajaran pemasaran atas talian secara percuma. Bak kata pepatah, tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit empedu. Yang Mohd Datuk Bandar dan para hadirin sekalian, Kebun Kejiranan Majlis Bandaraya Johor Bahru merupakan satu inisiatif yang amat baik dan mampu meningkatkan semangat kejiranan di kalangan komuniti setempat. Oleh itu, 4 lokasi yang telah dikenal pasti di kawasan saya, iaitu 1 di Kampung Melayu, 1 di Kampung Kurnia dan 2 di Taman Suria. Kebun kejiranan di Kampung Melayu dicadangkan di tanah reserve pipe PUB di bawah kawal setia oleh Bakaj. Saya mohon pihak MPJB membantu melalui Bakaj supaya tanah tersebut boleh dijadikan sebagai kebun kejiranan dan pusat rekreasi. Pusat rekreasi yang dicadangkan merangkumi jogging track, gelanggang skateboard, mini pentas, dataran dengan berkonsepkan kehijauan. Untuk meredakan keresahan para pelajar yang duduk di rumah akibat pandemik COVID-19, maka saya telah menganjurkan pertandingan mencipta buku skrap dan pertandingan melukis poster bagi meningkatkan kreativiti pelajar. Selaku ahli majlis, demi kecederaan penduduk, saya telah mengambil beberapa inisiatif iaitu membantu dalam mengadakan program pendaftaran vaksin bersama Southern Volunteers di kawasan saya. Bukan itu saja, kami juga mendaftarkan pesakit yang terlantar dengan menghantar butiran mereka kepada pejabat kesihatan untuk mendapatkan suntikan vaksin di rumah bagi pesakit yang terlantar. Mengikut statistik yang saya peroleh, seramai 658 orang yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di kawasan saya. Oleh itu, saya telah mengambil alternatif dengan menghantar bakul makanan berbentuk barang keperluan asas, bahan mentah serta sayur-sayuran dan agihan telah pun dibuat dalam 3 fasa. Peniaga-peniaga kecil juga terkesan dengan pandemik ini. Seramai 144 orang telah diberi bantuan berbentuk bakul makanan, terutamanya peniaga pasar malam, andaman, gunting rambut dan lain-lain yang mana mereka langsung tidak dapat beroperasi akibat pandemik COVID-19. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah SWT, seramai 852 orang yang telah dibantu. Kami mempunyai pangkalan data mereka untuk rujukan pada masa yang akan datang. Yang Hormat Datuk Bandar dan para hadirin sekalian, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Ayub bin Jamil, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana salah satu usaha untuk meringankan beban rakyat dengan memberi bakul makanan kepada warga Johor yang menetap di kawasan rumah kos rendah melalui pihak berkuasa tempatan. Dengan rasa rendah diri, saya memohon amat sangat atas ihsan Datuk Bandar supaya dapat mempertimbangkan bantuan ini kepada seluruh warga Johor Bahru yang terkesan
tanpa mengira gulungan B40, M40 ataupun T20. Kini dari rumah banglo, kondo sehinggalah rumah PPR dan setinggan, semuanya terjejas dan terkesan. Maka saya cadangkan supaya kita tidak menilai rupa bentuk kediaman untuk diberi bantuan. Ramai yang terjejas, ramai yang terkesan dari segi bentuk kewangan dan barang keperluan harian. Ini disebabkan oleh faktor kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber pendapatan. Ada yang datang berjumpa saya, "Ja, ibu saya sakit, Ja. Terlantar, Ja. Saya perlu duit nak beli pampers untuk ibu saya, Ja. Haja, dah 2 bulan saya tak bayar sewa rumah. Bantu saya, Ja. Haja, tolong saya, Ja. Saya perlu duit nak beli susu anak. Haja, anak saya dah seminggu minum air kosong saja. Air lain dia tak minum, Ja. Dia nak Milo saja, Ja." Sedih, pilu, sebab dan luluh hati saya mendengar rintihan dan luahan masyarakat. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu, Ya Allah. Kau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan yang berat ini, Ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah musibah COVID-19 ini, Ya Allah. Kau angkatlah musibah virus COVID-19 ini, Ya Allah, dari muka bumi ini. Kerana hanya dengan izin-Mu jua, Ya Allah, wabak ini pasti berakhir. Ya Allah, kau perkenankanlah doa kami, Ya Allah. Makbulkanlah doa kami, Ya Allah. Dan terimalah doa kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Ketua Bandar, Barisan Ahli Majlis, Tuan Susah, Timbalan Susah, Ahli Isu, tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian. Mesyuarat bilangan 7 Palang 2020 kali ini telah pun selesai. Dibalangkan bahawa Yang Berhormat Ketua Bandar akan meninggalkan dalam kelas.